Mati tidak akan menyesal, luka tidak akan menyuk. Niat yang sudah tetap, tekad yang sudah bulat. Itulah maksud mutiara kata bahasa Ibn Radish kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam menadi ilmu, amalan membaca. Nurul Balkis Iman binti Nur Azwan, nama diberi, pelajar dari Sekolah Agama Menengah Bestari. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkai jua saya kemari. Bukan kerana ingin bermimpi, namun untuk menyelami dan menyusuri karya yang kini menjadi tumpuan para pembaca muda, iaitu Kapal Terakhir di Dunia. Kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum kita menyelami karya pilihan saya ini, marilah kita mengenali penulis karya yang diperkenalkan nama sebagai Temeh Abdullah. Dilahirkan, dibesarkan dan menuntut ilmu di Selangor, anak kelahiran Selangor ini mula menulis karya berdasarkan kisah hidupnya sebagai seorang pelukis hingga terbitlah karya pertamanya, iaitu Pelukis Jalanan. Karyanya mendapat sambutan yang baik oleh para pembaca hingga terciptanya karya-karyanya yang lain, iaitu termasuk Kapal Terakhir di Dunia. Buku ini mengandungi 338 muka surat dan berharga RM30. Kini tibalah masa untuk kita menyelami dan menyusuri karya sastra Melayu yang bermodok Kapal Terakhir di Dunia ini. Tekad adalah kemahuan seseorang dalam melakukan sesuatu, persis tekad seorang pemuda yang bernama Arya dalam kisah ini. Kata-kata yang menjadi tumpuan saya dapat dilihat di hadapan kulit buku ini, iaitu ada yang perlu dikorbankan untuk terus hidup. Tekad, pengorbanan dan ketaatan inilah yang mendampingi hidup Arya di dalam kapal Bokor. Bokor? Apakah itu Bokor? Bokor merupakan sebuah kapal besi gergasi yang menjadi tempat perlindungan manusia daripada ancaman hentaman tahi bintang. Pelbagai onak dan duri dihadapi oleh Arya untuk meneruskan hidup bersama adiknya Ana yang menghidap penyakit yang parah, di samping hidup bersama ayahnya yang dianggap seperti enam di dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Namun, ayahnya bukanlah seperti yang disangka. Ayahnya, Vuk, merupakan seorang pemburu handaran ini sanggup melakukan perbuatan yang melanggar peraturan demi mendapatkan ubat untuk Ana. Arya yang hidupnya berpaksikan ketaatan kepada Bokor melaporkan hal ini kepada pihak askar. Terbitnya rasa bersalah dalam dirinya. Namun baginya, kesalahan tetaplah satu kesalahan. Siapa yang sangka perkara seperti ini akan berlaku? Vuk didapati tidak bernyawa dalam kondisi yang tidak boleh dikatakan baik. Siapakah yang membunuh Vuk? Di sini bermulalah perjalanan hidup Arya untuk merungkai satu persatu persoalan di benak fikirannya. Cebisan demi cebisan kebenaran mula terungkai. Penghambaan manusia dan kemewahan manusia suci di dalam kisah ini menjadi satu isu yang amat menguras emosi saya. Manusia ditipu hidup-hidup oleh manusia suci. Siapakah yang digelar manusia suci ini? Manusia suci merupakan gelaran untuk golongan yang memerintah kapal Bokor dan dianggap suci kerana tidak terhidap penyakit. Mereka menipu manusia yang lain. Mereka menjadikan manusia yang lain seperti kambing yang hidup di dalam kandang untuk melunaskan kepuasan manusia suci. Demikianlah sedikit cepisan mengenai kisah Kapal Terakhir di Dunia. Implikasinya antara pengajaran yang diperoleh daripada kisah ini ialah seorang pemimpin perlulah bersikap amanah dan menjaga rakyat dengan penuh tanggungjawab. Bukannya menzalimi maupun memperhambakan rakyat seperti yang dapat kita lihat dalam kisah ini, di mana manusia suci menganiaya manusia yang lain. Pengajaran kedua, kita boleh lihat
sebagaimana cekalnya seorang pemuda iaitu Arya dalam merungkai setiap permasalahan dan mencari pembunuh ayahnya. Jika anda idamkan buku sastra yang masih memartabatkan bahasa Melayu serta mengandungi banyak pengajaran di dalamnya, saya hadirkan buku Kapal Terakhir di Dunia sebagai santapan harian pembacaan anda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.